اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Yusuf, Pianisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Rajama Ishaq, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idrusna Rosna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ni kita dapat bersama-sama lagi. Ya, semoga berjalan lancar hendaknya live kita pada pagi ini, insya-Allah. Baru saya perasan ya, video live masa kita mengaji huruf kaf tu, muka surat 21 tu tak ada dalam Facebook page. Jadi ada yang saya tersalah tekan kot, tak tahulah dekat mana. Ya, jadi insya-Allah besok hari Jumaat, ya. Esok hari Jumaat insya-Allah saya akan ulang baliklah supaya tuan-puan akan dapat video live yang lengkap lah. Ya, yang lengkap. Tak ada yang tercicir. Jadi besok insya-Allah hari Jumaat kita akan ulang balik. Saya akan ulang balik Iqra muka surat Iqra 1 muka surat 21 ya. Esok hari Jumaat saya akan ulang balik Iqra 1 muka surat 21. Okey. Siapa lagi? Kita ada siapa lagi? Nuraini Yusuf dah share. Alhamdulillah, terima kasih. Pianisa pun dah share juga. Alhamdulillah, terima kasih. Nurdiana Diana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuriani Atan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni insya-Allah kita akan teruskan ke muka surat 23 ya. Hari ni kita akan teruskan ke muka surat 23 dulu. Besok baru saya akan ulang balik. Saya kena ulang balik sebab video live tu tak ada pula terpost, tak ada post pula. Bukan tak ada post, hilang. Jadi saya akan ulang baliklah besok muka surat 21 insya-Allah. Latifah Tumin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zarfiq Wafi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan share. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey ya. Siapa lagi yang belum share tu nak minta tolong share. Ya, siapa lagi yang belum share nak minta tolong share. Cari 6 orang, 6 orang. Kita up sikit. Cari 6 orang yang terpilih. Share di timeline mereka. Share di timeline mereka. Baik, insyaAllah kita dah boleh teruskanlah pengajian kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Lutfi Hussein. Okay, thank you very much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi Hussein. Lia Kamalia Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramlah Jusuh. Okay. Share lagi ya, share lagi. Share lagi. Banyakkan berkongsi. Okay, jadi Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pagi ni dalam live program bimbingan bacaan Iqra di Facebook Pusat Pakar Al-Quran Malaysia PPKM Quranic Center. Okay, insyaAllah semoga live kita ni pada pagi ni berjalan lancar. Semalam saya pun tak tahulah ya, ada siapa-siapa ke yang boleh suggestkan pada saya line telco yang the best lah, yang laju, yang sekiranya kalau saya punya Unify tak okey, saya boleh guna data, dan data tu hujan ke ya, cuaca tak okey ke, line tu okey, dia laju, dia tak ada masalah. Ada siapa-siapa boleh bagi cadangan? Sebab sekarang saya guna Digi. Jadi mungkin tuan-puan boleh share kot pada saya nak guna telco apa yang terbaik lah, yang boleh support live pengajian Iqra kita ni. Boleh tolong share. Jadi sebelum tu sementara tu ada sedikit perkongsian yang saya nak kongsikan dengan tuan-puan, dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Ada sedikit perkongsian yang saya nak share. Okey. Tajuknya ialah siapakah yang boleh menyahut kesusahan manusia kecuali Allah. Okey, saya ulang lagi sekali perkongsian kita sebelum nak mulakan pengajian Iqra ni, ada sedikit perkongsian lah yang saya nak kongsikan dengan tuan-puan. Tajuknya, siapakah yang boleh menyahut kesusahan manusia kecuali Allah. Sikit je, tak ambil masa banyak ya. Okey, dalam surah An-Naml ayat 62. Ya, saya ulang lagi sekali, dalam surah An-Naml ayat 62. Laila Atan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa yang bagi salam pada saya tak perasan dia punya komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke live program bimbingan bacaan Iqra bersama saya Ustazah Farhana. Okey, kita sambung dalam surah An-Naml ayat 62 berbunyi begini. Amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Okey, saya ulang lagi sekali. Amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Okey, maksudnya ialah
Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghapuskan kesusahan serta menjadikan kamu pengganti umat-umat yang telah lalu, mendiami dan menguasai bumi? Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit di antara kamu yang mengingati nikmat Allah itu. Ya, jadi poinnya dekat situ ialah dalam surah An-Naml ayat 62 tadi, poinnya dekat situ ialah siapakah yang akan menyahut orang yang dalam kesusahan, mudarat, dalam keadaan tidak boleh berbuat apa-apa. Siapa? Siapa yang boleh menyahut semua kesusahan, kemudaratan dan yang tak mampu nak buat apa-apa. Okey, seterusnya, poin yang seterusnya ialah setiap orang yang berpangkat, berharta juga ada masalah. Kadang-kadang kita tengok orang tu dia bermewah-mewah, ya, berbelanja, kita nampak macam seronok je, ya. Tapi kita tak tahu sebenarnya setiap orang ada masalah. Kita mungkin nampak dia berpangkat, berharta, tapi mungkin dia kita tak tahu masalah dia. Mungkin dia tak ada masalah kewangan, ya, kita tengok dia berbelanja, tapi kita tak tahu masalah yang dia hadapi tu masalah dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, ya. Kita nampak dia tak ada masalah, dia mungkin tak ada masalah dari segi kewangan, tapi mungkin dia ada masalah dengan ahli keluarga ataupun dengan kawan-kawan. Okay, jadi orang yang dalam keadaan susah, bila berdoa dalam keadaan yang pasrah, doa itu insya-Allah doa yang mustajab, insya-Allah. Dan kadang-kadang ada orang yang dalam kesusahan, minta tolong orang tu, minta tolong orang ni, ya, jumpa orang tu, jumpa orang ni, tapi dia tak tahu bagaimana cara untuk berdoa kepada Allah dengan keadaan yang penuh khusyuk, pasrah dan tawajjuh hingga hatinya luluh di hadapan kebesaran Tuhannya. Okey, tawajjuh bermaksud penumpuan yang sepenuhnya dari segi akal, dari segi emosi, tumpuan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kita dalam berdoa. Ada ajar kita cara minta pertolongan kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni berdoa dalam keadaan biasa-biasa, dalam keadaan tergesa-gesa. Tapi sebenarnya Allah dah ajar, ada caranya untuk kita berdoa dengan penuh khusyuk, dengan penuh pasrah, dengan penuh redha, dengan seikhlas-ikhlasnya. Orang yang dalam kesusahan ni biasanya bila berdoa maknanya betul-betul merintih, merayu, betul-betul hanya mengharapkan pertolongan daripada Allah. Itulah doa yang ikhlas yang Allah makbulkan, insya-Allah. Okey, jadi orang yang dalam kesusahan, mudarat, Allah akan mustajabkan doa kita. Kesimpulannya ialah kesusahan dan mudarat adalah salah satu sebab doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, jadi itu saja. Itulah sedikit perkongsian daripada saya lah, yang saya rasa nak kongsi dengan tuan-puan, dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Okey, jadi jelas, ya. Sebab bila kita dalam kesusahan, bila kita dalam kesulitan, dalam keperitan, masa itulah kita benar-benar merintih sangat-sangat. Itulah doa yang paling ikhlas. Merintih, menangis, merayu, ya. Doa itulah yang Allah akan mustajabkan, insya-Allah. Okey, jom kita sambung pengajian kita. Iqra 1 muka surat 23. Nabila Zulhaimi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jemput share, ya. Siapa yang masuk ni minta tolong share, like dan share. Okey, like dan share banyak-banyak. Okey, jom kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jom kita mulakan dengan Iqra 1 muka surat 23. Jadi hari ni kita akan belajar tentang huruf mim. 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 Bila kita sebut huruf mim, dah tahu dah kat mana makhrajnya. Kan, betul tak? Mim. Jadi tak lain tak bukan. Makhraj bagi huruf mim ialah syafatan, bibir mulut. Bibir mulut. Okey, boleh tulis di ruangan komen makhraj mim syafatan, bibir mulut. Oh, sebelum tu nak tanya, okey, setakat ni video sangkut-sangkut atau tidak? Suara sangkut-sangkut ataupun tidak? Jelas ataupun tidak? Okey, maklum kan ya? Okey. Jadi makhraj mim ialah syafatan, bibir mulut. Okey, macam mana nak bunyikan mim? Kedua bibir, iaitu bibir atas dan bibir bawah. Okey, Raja Ahmad Ishak jelas, alhamdulillah. Line clear, alhamdulillah. Nuraini Yusof, alhamdulillah jelas. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah setakat ni jelas. Okey, jadi makhraj mim ialah syafatan. Boleh tulis di ruangan komen makhraj mim syafatan, bibir mulut. Okey. Caranya ialah dengan merapatkan kedua bibir, iaitu bibir atas dan bibir bawah secara ringan. Okey. Okey, merapatkan kedua bibir, iaitu bibir atas dan bibir bawah secara ringan. Mim. Tak perlu ditekan secara kuat. Mim. Tak perlu. Okey, mim. Secara ringan. Mim. Okey, kalau baris atas ataupun baris fathah, ma. Kita tak payah, kita jangan baca ma, tapi kita nak baca belajar Arab bunyinya ma. Ya. Okey, cuba tuan-puan praktis ma. Jangan bunyi me. Me salah teruslah. Ya, macam saya bagi tahu sebelum ni, me tu bunyi tu bacaan imalah. Tapi ma. Okey. Okey. Kita dah sebut tentang makhraj mim, syafatan, bibir mulut. Sekarang kita akan bincangkan pula sifat-sifat bagi huruf mim. Apa sifat-sifatnya? Okey, seperti biasa. Yang pertama, melibatkan nafas ataupun angin. Okey, bila kita sebut mim ataupun ma, mi, mu, am, im, nafas tertahan ataupun nafas terlepas. Kita bunyi balik. Am, im, ma, mi, mu. Adakah nafas itu tertahan ataupun nafasnya terlepas? Okey. Cuba tuan-puan rasa. Fikir-fikir. Saja saya nak ajak tuan-puan sama-sama. Barulah kita ada komunikasi dua hala ya. Walaupun kita tak bercakap-cakap, tapi secara maya pun boleh juga komunikasi dua hala kan. Jadi saya nak tahu tuan-puan sebelum ni faham ataupun tidak apa yang dimaksudkan dengan terlepas nafas ataupun tertahan nafas tu. Boleh faham tak setakat ni? Yang sebelum ni saya dah terangkan apa dia nafas terlepas, nafas tertahan tu. Jadi kalau kita sebut am, im, nafas tertahan ataupun nafas terlepas. Ya.
Okay, berbeza dengan contoh huruf fa. Fa, fa, af, if, uf. Ada beza ya. Im, dengan contoh huruf fa, af, if, uf. Okay, zarfik, wafik. Jahar. Okay, siapa lagi yang boleh bagi tahu? Mim, makhrajnya, makhraj pula maaf, sifatnya terlepas nafas atau tertahan nafas. Siapa lagi boleh bagi tahu? Okay, Zafiq Wafiq cakap jahar, tertahan nafas. Lagi yang lain-lain, Latifah Tumin, nafas tertahan. Okay. Yang lain-lain boleh bagi tahu tak? Okey, tak apa, saya bagi tahu. Okey, betul. Zafiq Wafiq dan Latifah Tumin cakap nafas tertahan tu betul. Okey, jadi sifat huruf yang pertama bagi mim ialah jahar. Nafas tertahan. Im, kita tak baca im, tak baca. Kalau af tu lain, af huruf fa, af, if, uf, lain. Jadi huruf mim ni tertahan nafas, tak keluar angin bila kita bunyikan. Okey, itu berkaitan dengan nafas ataupun angin lah. Jadi sifat yang pertama ialah jahar. Yang kedua melibatkan suara. Tertahan suara atau terlepas suara. Ataupun di tengah-tengah. Ya, antara tertahan dan terlepas tu di tengah-tengah. Bermaksud di tengah-tengah tu ialah sederhana. Tertahan secara sederhana ke ataupun terlepas secara sederhana. Ya, tengah-tengah. Tengah-tengah. Rokhawah ialah terlepas suara. Suara mengalir. Syiddah ialah tertahan suara. Jadi di tengah-tengah ialah tawassut. Di antara terlepas dan juga tertahan. Terlepas secara sederhana, tertahan secara sederhana. Jadi mim terletak di mana? Sifat yang mana satu? Rokhawah ke, tawassut ke, ataupun syiddah. Okey, siapa yang boleh bagi tahu? Okey. Saya nak tengok sebab saya dah terangkan sikit sebelum ni. Jadi nak tengok boleh faham tak? In kuntum. In kuntum. Kita tak baca in kuntum. Itu tu kalau sekiranya huruf mim mati tu bertemu dengan huruf yang maksudnya huruf yang dia perlu dengung. Tapi kalau dikira dari segi sifatnya, dikira dari segi sifatnya, huruf mim terletak di antara rokhawah dan juga syiddah. Okey, jadi Latifah Tumin cakap tawassut. Betul. Okey, mim terletak di tengah-tengah di antara rokhawah dan juga syiddah, iaitu tawassut, terlepas secara sederhana. Di antara terlepas dan juga tertahan secara sederhana. Suara terlepas dan tertahan secara sederhana. Okey, itu sifat yang kedua. Okey, sifat yang ketiga ialah kalau isti'la, huruf yang tebal. Jadi mim huruf yang nipis. Mim huruf yang nipis. Jadi huruf yang nipis dari segi istilah kita panggil apa? Okey. Okey. Saya terangkan tadi macam ada poor connection. Hujan dekat sini. Okey, puan ada lagi ke dekat sini? Tadi macam ada poor connection. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Okay, tuan-puan ada lagi tak dekat sini? Suara putus-putus. Tadi poor connection. Sini angin dah kuat. Cuaca dah tak berapa okey dekat sini. Angin kuat. Okey. Okey, sekarang ni suara saya jelas ataupun tidak? Suara saya jelas ataupun tidak? Harap-harap dah okey balik ya. Kalau dah jelas, komen jelas ya. Tadi tu memang sangkut sebab poor connection lah tiba-tiba. Okey, tak apa, saya teruskan. Okey. Okay, jadi sekarang ni, okey, sekarang ni dah jelas tak? Sekarang ni dah clear ke? Dah okey, Alhamdulillah. Okey, tadi poor connection. Tadi poor connection sebab angin kuat secara tiba-tiba. Alhamdulillah jelas. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Okey, sifat yang pertama bagi mim ialah jahar. Okey, sifat yang kedua, jahar bermaksud tertahan nafas. Okey, sifat yang kedua bagi mim ialah tawassut. Terlepas secara sederhana. Terlepas suara secara sederhana. Tawassut. Okey, yang ketiga, sifat huruf mim ialah istifal. Istifal iaitu keadaan lidah yang mendatar. Okey, yang ketiga ialah istifal. Okey, yang keempat ialah infitah. Okey, sifat huruf mim yang seterusnya ialah infitah. Infitah bermaksud keadaan lidah yang tak menghimpit ke lelangit. Jadi lidah tak menghimpit ke lelangit dan suara dapat dilepaskan dalam keadaan yang lapang dan terbuka. Okey. Bila sebut ma, lidah tak melekat ke lelangit. Jadi ma ataupun huruf mim ni bukan huruf yang tebal lah, huruf yang nipis. Ma. Okey, yang seterusnya, sifat huruf mim yang seterusnya ialah melibatkan kesukaran atau kelancaran menyebutnya. Okey, yang seterusnya, sifat huruf mim yang seterusnya ialah izlaq. Izlaq. Okey, izlaq maksudnya mudah dan lancar untuk menyebut huruf mim. Okey, lawan bagi izlaq ialah ismat. Sukar dan berat. Sukar untuk menyebutnya. Jadi mim sifatnya ialah izlaq. Izlaq maksudnya mudah dan lancar. Okey. Jadi mim ada sifat huruf tunggal. Mim ada sifat huruf tunggal iaitu gunnah. Al-gunnah. Okey. Okey, jadi setakat ni jelas ya sifat-sifat huruf bagi mim. Okey. Mungkin nak saya ulang lagi sekali ke sifat huruf mim? Kod lah tadi yang tersangkut tadi tu kan. Boleh komen tak? Kalau nak saya ulang sekali lagi, boleh komen ulang. Okey, kalau nak saya ulang sekali lagi sifat-sifat huruf bagi mim, boleh komen ulang. Ulang, okey. Ulang ya. Okey, siapa lagi nak ulang? Ulang lagi, baik insya-Allah. Okey, saya ulang lagi sekali. Mim makhrajnya ialah
Maaf. Mim makhrajnya ialah syafatan, bibir, mulut, iaitu kedua bibir atas dan bawah dirapatkan secara sederhana. Okey. Ingat ya, makhraj bagi mim ialah syafatan, bibir, mulut. Kedua bibir atas dan bawah dirapatkan secara sederhana. Jangan bunyi kuat-kuat mim, ma, tak perlu. Ma, okey. Jadi sifat yang pertama ialah jahar, tertahan nafas. Okey. Sifat yang kedua ialah tawassut. Terlepas suara secara sederhana. Terlepas di antara terlepas dan juga tertahan suara. Okey, yang ketiga ialah istifal. Istifal, lidah, keadaan lidah yang mendatar. Okey, yang keempat ialah infitah, iaitu lidah tak menghimpit ke lelangit. Tengah lidah tidak menghimpit lelangit. Okey, itu infitah. Okey, yang seterusnya ialah izlaq. Izlaq bermaksud mudah, sukar, mudah dan lancar untuk menyebutnya. Mudah dan lancar. Suara tak sama dengan mulut. Allahu Akbar. Aduh, insya-Allah saya pun tak tahulah line saya yang tak okey ke. Saya guna data ni tadi Unify poor connection. Okey, jadi jom. Saya pun tak nak buang masa, takut nanti tersangkut-sangkut lagi. Kita teruskan dengan yang seterusnya lupa. Okey, sifat huruf tunggal. Sifat huruf tunggal bagi mim ialah gunnah. Gunnah, dengung. Ya, okey, boleh ingat ya, boleh faham? Okey, kalau faham komen faham. Okey, kalau faham komen faham. Okay, jom kita buka Iqra 1 muka surat 23. Okey, jom kita baca. Ma. Okey. Baca terus, tak perlu dieja dan baca dengan pendek. Ma, jangan baca ma tapi ma. Ma, kita nak baca lajah Arab, kita bunyi ma. Okey. Ra, ingat. Ramadha. Lagi sekali. Ramadha. Seterusnya. La. Tepi hujung lidah tekan ke lelangit yang keras. La. Lamasa. Ingat, sa ni ada sofir, desiran. Lamasa. Seterusnya. Jama'a. Okay, a ni kena bunyi betul-betul. Jangan bunyi a. Bezakan a dengan a. Jama'a. Okay, seterusnya. Faradha. Okay, fa termasuk dalam huruf hamas, terlepas angin. Jadi, fa. Faradha. Okay, seterusnya. Karama. Ka jangan bunyi ka. Memang ka ni huruf hamas, tapi kita jangan, bila ada baris kita jangan baca ka. Okey, faham ya? Karama. Okay, seterusnya kha. Khalata. Lagi sekali khalata. Okay, seterusnya sadama. Okay, lagi sekali sadama. Okay, kemudian va. Keluarkan hujung lidah 0.5 cm. Vataza. Za pun sama, keluarkan hujung lidah 0.5 cm. Vataza. Okey, seterusnya. Mazaqa. Za ni pun ada desiran ya. Z. Mazaqa. Okey, seterusnya. Sya. Sya ada hemburan. Tafashi. Sya. Syamala. Okey, seterusnya. Fakaha. Lagi sekali. Fakaha. Okey, kemudian ghamama. Lagi sekali ghamama. Okey, seterusnya
ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sya, sa, da, ta, za, a, ra, fa, qa, ka, la, ma. Okey, lagi sekali. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sya, sa, da, ta, za, a, ra, fa, qa, ka, la, ma. Okey, jom kita ulang. Ma. Ma. Ramadha, lamasa, jama'a, farada, karama, khalata, sadama, zataza, mazaqa, syamala, fakaha, ghamama, abata, sajaha, khadaza, raza, sa, sya, sa, da, ta, za, a, ra, fa, qa, ka, la, ma. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Okey, jadi video pengajian kita ni sangkut-sangkut tak? Saya baca tadi lancar tak? Boleh maklumkan? Pegang ni. Jadi macam okey, semua okey ya. InsyaAllah. Jadi besok kita akan bertemu pada waktu yang sama pada pukul 11 pagi. Okay, jadi esok saya akan Nurani Yusul lancar Ustazah. Alhamdulillah. Lega saya dengar ya. Alhamdulillah. Syukur. Okey. Semua tempat tuan-puan yang lain pun sama juga ke? Berjalan lancar ke? Video lancar ya? Alah, sekarang sangkut. Okey, tak apa, dah habis. Okey, jadi esok insyaAllah pukul 11 pagi waktu yang sama. Okey, saya akan ulang balik muka surat 21 iaitu huruf Kaf. Esok saya akan ulang balik muka surat 21 huruf Kaf. Jadi besok kita bukan baca muka surat 24 ya. Esok saya akan baca semula muka surat 21 huruf Kaf. Jadi insyaAllah harap tuan-puan masih terus setialah bersama dengan saya. Walaupun kita dah baca, kita dah study tentang, dah ulang kaji, dah baca, dah belajar tentang huruf Kaf. Jadi ulang kaji lagi, ulang kaji semua